Hai, kembali lagi bersama host anda dan kali ini dalam rancangan The Zik Digital. Selamat tahun baru. Hari ini saya akan kongsikan satu video mengenai cabaran bila bekerja dalam industri buku. Okey, tanpa buang masa, mari kita mulakan. Tapi sebelum tu, saya ingin mempelawa anda jika ini adalah first time anda menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe video di bawah. Okay? Hidupkan loceng supaya anda dapat video notifikasi video saya pada setiap minggu. First, bila kita join any industry, kita kena tahu siapakah player yang ada dalam industri tersebut. So, dalam konteks industri buku, kita ada dua player utama iaitu penerbit dan juga kedai buku. Okay, kat sini kita tahulah biasanya penerbit akan jual buku melalui kedai buku secara tradisionalnya. Tetapi pada zaman sekarang bila dah ada internet, dah ada teknologi, marketing digital, penerbit boleh jual directly kepada customer tanpa melalui kedai buku. Okay? So, dengan menggunakan website e-commerce. Okey, seterusnya kita kena tahu juga dari segi jualan. Maksudnya kita tahu jualan antara penerbit dan juga kedai buku. Pembelian tu biasanya secara bukal dan kita sebut ni sebagai B2B, antara bisnes dengan bisnes. Kalau jualan directly kepada customer, kita sebut B2C, business to customer. Okey, kat sini kita tahulah player utama dekat Malaysia ni kita boleh katakanlah seperti penerbit, daripada Iman Publication, kita ada juga Karang Craft, kita ada Sasbadi, Pelangi, Jejak Tarbiyah, Patrios, Galeri Ilmu, Telaga Biru. Okay, ni yang lokal, pemain lokal. So, sementara pihak bookstore pula kita ada seperti yang paling tidak asing lagi, Popular Bookstore, MPH, Borders, dan terbaru kita ada player daripada luar negara selain daripada Kinokuniya. Kinokuniya dah lama. Kita ada Sutaya dan juga S-Lite yang baru ni lah, baru dalam bulan lepas. Okey, seterusnya poin kedua kita ialah berkaitan dengan market dekat Malaysia ni. Kita kena tahulah market Malaysia kita ada 33 juta penduduk dan penduduk bercakap bahasa Melayu lebih kurang 60%, maksudnya yang kaum Melayu. Soalnya kita China, India dan lain-lain. So kat sini kita kena tahulah bila nak buat buku dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kat sini kita tahulah market Malaysia untuk bahasa Melayu mungkin agak kecil. Kita bukan ikut bahasa saja, kita sebenarnya kena tahu buku ni adalah kena ikut minat orang yang membaca tu lah kan. Kalau orang tu tak minat baca, susah juga. Seterusnya juga kita tahu juga dalam B2C nya market kita ada pecahan antara pembaca tu, start daripada dia kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah, remaja, dewasa, dah bekerja dan sebagainya, dah berkahwin dan berumah tangga dan beranak pinak, dan sebagai ibu bapa dan juga sebagai orang tua pun ada yang minat membaca. Okey, setiap fasa kehidupan ni customer tu mungkin beza-beza lah dia punya cita rasa dan genre buku yang diminati. Tadi bila kita sebut pasal market, nak jual buku bahasa Malaysia, buku bahasa Melayu mungkin agak terhad. So itu sebablah buku bahasa Inggeris lebih mudah dijual dan boleh dijual seluruh dunia. Maksudnya di market yang bercakap dalam bahasa Inggeris. Itu yang saya nampak buat Access, ownernya Mr. Andrew, dia juga ada Big Bad Wolf. Majoriti buku dia bahasa Inggeris. Dan juga market dia bukan di Malaysia sahaja, tetapi juga di Asia Tenggara, dan di luar negara. So untuk bahasa Inggeris dia lebih mudah nak jual ke seluruh dunia. Seterusnya, poin ketiga, buku bukan produk esensial macam makanan. Sebab masa PKP dulu, kedai buku tak boleh beroperasi. Yang boleh operasi waktu itu makanan, runcit, logistik. Tentu je lah, bukan semua. So buku ni dia menghadapi masalah lah sebab bukan esensial. Kat sini pun kita tahu lah, orang sebenarnya boleh hidup tanpa buku kan. Compare dengan makanan, kita kena makan dan minum setiap hari. Buku ni tak wajib makan atau baca buku setiap hari atau beli buku baru setiap hari. Okey, poin keempat, buku ni nilai dia rendah. Okey, jangan trigger. Okey, maksudnya buku yang self-help, yang berakademik, ilmiah, nilai ilmu dia sangat tinggi. Tapi buku-buku untuk general, dia punya purchase, nilai belian, harga nilai jualan dia kecil. Okey, kat rata-rata setok kat Malaysia ni buku antara RM20, RM30, RM40. Okey, itu antara range harga dia lah. Susah untuk satu buku tu yang dijual harga RM100, melainkan buku tu memang betul-betul tebal, hardcover. Adalah dia punya kriteria dia menyebabkan dia boleh jual pada harga RM100 atau lebih. Saya memang ada beli, bukan buku dia, satu set lah kan, satu set yang dijual
pada harga yang tinggi lah. So bila buku harga dia rendah, cost marketing yang kalau kita buat secara online mungkin agak tinggi lah kalau kita nak jual kita hanya nak jual satu produk pada harga RM30 kan, ataupun RM20. Memang susah sikit lah. Seterusnya poin kelima ialah pembaca tak repeat barang yang sama, tak ada repeat order untuk buku yang sama. So apa yang kita kena buat ialah kena ada beberapa genre. Okay? Contohnya saya seorang yang minat buku self-help. Contohnya buku ni How to Win Friends and Influence People. Okay? Ni cetakan daripada India ni. Banyak penerbit dah cetak semula, ada yang buat dalam bahasa Melayu pun ada kat Malaysia ni kan. Okay? So orang tak beli buku yang sama ni buku yang sama ni setiap bulan contohnya kan, sebab dia tak boleh repeat order. So genre yang sama, kita ada buku yang baru, so orang akan cari buku yang lain yang boleh menyelesaikan ataupun dia nak belajar daripada buku tersebut. Okay, so itu orang tak repeat order. Macam mana produk makanan, produk skincare, produk suplemen, produk kesihatan. Saya nampak benda yang sama jugalah dekat fashion. Okay? Orang tak beli baju yang sama. Kita akan beli baju yang mungkin daripada brand yang sama, tapi beli baju yang pattern lain pula kan. Contohnya kalau baju Uniqlo, so saya mungkin ada baju t-shirt ni, tu next time saya akan beli baju Uniqlo juga, tapi mungkin pattern yang lain. Okay? Buku bukan produk yang orang repeat buku yang sama kan. Susah sikit lah nak jual buku yang sama ni. Kita jual satu package ada 3 set. Lain lah macam jual skincare atau suplemen kan, vitamin kan, kita jual satu produk sama, kita boleh package kan jadi combo 3 produk kan, combo 3 botol contohnya kan. Unless kita combokan buku ni dan buku ni, dapat pada satu harga. Poin ke-6 ialah buku ni bila kita dah jual, tak semestinya kita akan dapat review on the spot. Contoh kalau makanan, dalam masa setengah jam orang dah habis makan, dah boleh tawar review kopi ke dan sebagainya. Tapi buku, walaupun buku tu dah orang dah beli, dah sampai kat rumah, tak semestinya dia buka dan terus baca dalam masa satu hari dah habis. Unless buku tu memang dia minat, buku tu nipis, dan mungkin novel lah, novel dia ada cerita dia kan, boleh habis dalam masa 1 atau 2 hari. Depends lah kepada individu tu punya masa. Kalau tak ada kerja lain, tak ada komitmen, boleh sekali sitting boleh habiskan buku. Kan masa berhari-hari, berminggu, berbulan, even bertahun. Memang saya ada dengan kisah cerita daripada kawan saya, dia beli buku time PKP. Yelah, time PKP kan banyak masa duduk rumah, so duit pun ada, orang pun beli shopping online. Lepas tu buku dah sampai tapi sibuk, lepas tu buat benda lain ke apa, tak baca. Macam ni kan, buku ni masih dalam plastik lagi. Kalau nampak plastik dia. So dalam plastik pun masih ada lagi, tak buka. So yelah, orang tak consume, tak boleh bagi review on the spot kan. So itu cabaran jugalah. Seterusnya, buku ni juga dia jatuh dalam kategori industri budaya. Budaya ni maksudnya culture, iaitu kita sebenarnya bukan bersaing dengan publisher atau kedai buku saja, sebenarnya kita bersaing juga dengan penyedia konten. Sama ada kita nak baca buku ataupun kita nak menonton movie ataupun drama kan. So kita bersaing dengan macam ni lah. Zaman sekarang ni kita dah ada streaming seperti Netflix, Disney Plus, Hotstar dan macam tu lah kan. So masa kita, attention kita memang terbahagi pada situ. Kita nak cenderung baca yang mungkin makan berhari-hari nak habis, ataupun menonton sekali movie 1 jam, 2 jam, itu je kan. Poin ke-8 ialah berkaitan dengan inventory. Buku ni musuh utama dia ialah bagi saya lah cahaya lah. Cahaya. So buku kalau terdedah pada cahaya, dia boleh kuning. So ni antara buku yang lama Dia kalau tak terdedah pun dia akan timbul titik-titik macam ni lah. Tu pasal biasanya buku kalau dia balut, dia lebih terselamat lah kan, dia tak terdedah pada oksigen, tak mudah oxidize. Kertas kuning macam ni memang dah after while memang akan, kertas tak akan kuning. Kalau kena cahaya matahari, cetakan dia akan pudar lah biasanya kan. Itu antara yang kritikal lah kan. Walaupun dia bukan macam makanan dia ada tarikh expiration dia kan, tapi buku dia tak expired, tapi kualiti dia akan turun kan. Satu lagi risiko bila ada buku, kena pastikan warehouse bebas daripada anai-anai. Sebab anai-anai pun dia bukan makan kayu je, dia makan juga kertas. So buku kan kertas. Poin ke-9 berkaitan buku ni ialah buku ni berat. So ada kertas yang mungkin kertas kuning macam ni, dia ringan. Ada kertas macam kertas putih, kertas simili, biasa kertas photostat biasa tu, tu biasanya berat. So kat sinilah peranan bila kita nak print buku, kena tahu kertas apa. Kadang-kadang buku yang tebal, fiction, novel ke kan, dia tebal, tapi bila guna kertas tertentu yang ringan, walaupun dia nampak tebal macam ni, tapi dia senang nak bawa kan, dia tak berat. So kat sini juga bila faktor berat ni, dia mempengaruhi lah dari segi kos post kan. Contoh kalau orang jual produk baju, kain, ataupun compare dengan kosmetik, skincare, suplemen, dia tak seberat dengan buku lah. Kalau beli buku 3 buku macam ni, kadang dah lebih sekilo, ataupun dia punya courier akan charge lain lah kan, biasanya macam tu.
Dan especially kalau ke Sabah Sarawak, kos dia boleh jadi lipat kali ganda lah. Okay, poin ke-10 ialah jualan buku ni kadang-kadang dia bergantung jugalah siapa author dia. Okay, orang nak tahu siapa author, siapa penulis dia ni. Especially zaman sekarang ni, zaman social media, dah ada influencer. So kalau influencer tu jadi author, dia jual buku, ada possibility kalau daripada 10,000 dia punya followers ke 50,000 ke, boleh jadi mungkin kalau 1% yang beli, kita boleh agak lah, mungkin kalau dapat 1% beli mungkin tinggi, okay? Tapi bergantung jugalah, bergantung pada jenis author dan juga pada peminat atau followers dia tu suka dengan konten dia dan sanggup membeli untuk menyokong influencer yang disukai dia tu lah. Tapi tak semestinya, kalau ada juga author yang anonymous, ada yang gunakan nama pena, nama samaran, tapi dia boleh jual jugalah buku kan. So dia tricky sikit kat situ lah, sama ada kita memang nak cari yang author akademik kan, ataupun author yang ada influencer, ataupun author yang biasa-biasa, ataupun orang yang tak ada nama pun. Sebenarnya gantung jugalah pada konten dan review juga pada pembaca. Okay, poin ke-11, ada satu trend dalam pembaca buku ni, ada yang jenis nak pegang tau, nak pegang buku, nak tengok saiz dia, nak tengok tebal dia, berapa banyak muka surat dia. So benda macam ni kalau dalam e-commerce, kemungkinan kita tak boleh nak agak, okay? Kita buka website tu, kita nampak gambar, tapi sebenarnya secara relatif kita tak tahu buku ni saiz apa, sama ke saiz dengan buku yang lain, adakah dia saiz besar sikit, kecil sikit, adakah dia tebal. So dari segi tu orang akan boleh menilai buku ni nipis tapi jual harga 30, buku ni lain ni satu lagi tebal, jual harga 30. Ataupun kadang buku nipis tapi sampai RM60. Kat Kinokuniya boleh mahal sebab ada buku dia memang international, $20, bawa ke Malaysia jadi RM90. Tapi mungkin nipis kan, dia tak setebal buku yang dicetak kat Malaysia ataupun terbitan Malaysia lah, yang memang harga lagi jauh lagi murah. So dan satu lagi lah, saya nampak ada buku yang ada hard cover dan juga paperback ataupun soft cover macam ni. Maksudnya dia hard cover ni biasanya dia punya, orang akan perceive value dia lebih tinggi lah kan. So biasanya hard cover memang jual lagi mahal sebab kos nak cetak dia pun kira tinggi juga. Okay, poin ke-12, bisnes industri buku ni saya nampak dia bergantung jugalah kepada kerajaan. So ada macam few years back, bila kerajaan ada voucher buku satu Malaysia waktu itu, Duboc Press, time tu dia ramai peminat dan membeli buku pada waktu itu, dan ialah maksudnya cemerlang lah bisnes mereka maju. Tapi bila dah tak ada bantuan kerajaan, dia jatuh balik kan, dia jatuh. So kita dengar dah akan naik balik, kita akan Duboc Press akan kembali dalam industri. So kita tengoklah kita bagaimana mereka akan teruskan survival mereka. Satu lagi juga, baru-baru time PKP saya ada lihat ada voucher e-wallet, e-wallet untuk orang golongan belia. Saya ingat pada tahun 2021, pada waktu itu dia perkenalkan bantuan tu. So siapa e-wallet yang ada waktu itu ada kat Shopee ataupun dekat website sendiri yang dah ada function untuk terima pakai e-wallet, memang time tu jualan boleh meningkat dengan mendadak lah. Okay? Tapi pada tahun 2022, kerajaan bagi juga bantuan e-wallet ni kepada golongan belia, tapi pada waktu itu hanya untuk kedai, okay? Untuk fizikal yang scan lah kan. Sebelum ni pakai e-wallet boleh mana-mana lah spend secara online. Tahun 2022 dia buat untuk kedai fizikal sebab nak menggalakkan industri runcit secara fizikal pula. Okay, so seterusnya poin yang ke-13, acara dan industri buku paling acara kemuncak ialah, tak dinafikan, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya dah ada buat satu video khas pasal Pesta Buku sebelum ni, anda boleh tengok, klik link di belah atas ni. Okay, saya ceritakan bagaimana apa yang saya pelajari lah bila masuk Pesta Buku, bagaimanakah nak dapatkan jualan yang tinggi pada Pesta Buku. So ada setengah publisher dapat jualan yang tinggi sebab sebelum ni publisher dijual kepada bookstore. Pada bookstore ada margin dia lah kan, dia kena ni pada harga margin, dan baru bookstore jual kepada customer. So tetapi pada Pesta Buku biasanya publisher buka booth boleh jual direct pada customer. Okay, dan sebab di sinilah mereka boleh bagi diskaun sehingga 20%, okay, kepada customer terus, sebab tak ada bookstore di tengah ni, tak perlu melalui bookstore untuk jual. Revenue tu ada masanya boleh cover hingga 2 ke 3 bulan kos operasi untuk sesebuah penerbit contohnya. Okay, poin ke-14 ialah nak buka kedai buku kan, sebab kita nampak trend dia sekarang orang nak keluar dan membeli buku, tetapi orang keluar membeli belah ke shopping mall contohnya. Nak sewa shopping mall bukanlah murah, dan biasanya dia ada peraturan dia seperti kena buka sepanjang hari, sepanjang tahun. Okay? Melainkan shopping mall tu dia nak tutup lah pada hari perayaan ke apa ke. Tapi biasanya shopping mall ni boleh kata setiap hari buka. So kat sini selain kos yang mahal, operasi nak cari part timer yang boleh kerja pada hari cuti. So lokasi tu paling kritikal lah. So, kalau nak letak cari lokasi tengah
commercial area boleh juga, tapi masalah mungkin masalah parking. Itu bukan mudah lah untuk mencari lokasi yang terbaik. So itu pasal lah macam gergasi di luar negara seperti Kinokuniya, S-Lite, Sutaya, mereka dah ada capital yang besar, so mereka boleh buka di dalam shopping mall besar-besar gila kan. So memang menarik lah. Dan macam buat access ni pun di My Town tak silap saya. So kedai buku yang cantik ni akan jadi salah satu faktor untuk branding, orang dapat awareness kan. So orang datang kedai buku untuk bergambar, tak tali buku pun kan. Sebab kedai cantik. Okay, seterusnya poin ke-15 ialah bila kita buat bila kita buat marketing, kita buat iklan, tapi kita ada banyak sales channel. Kita ada website, kita ada kedai, kita ada jual kat Shopee. Lepas tu kita ada dropship ataupun agent. Jual kat Shopee juga. So satu benda masalah dia saya nampak, dia bukanlah masalah. Customer ni dia dah tahu dah, aku selalu nampak iklan ni. Okey, aku dah nampak iklan kat Facebook, kat Instagram ni. Aku hari Sabtu ni aku nak pergi KLCC ataupun aku nak pergi shopping mall mana-mana. Kat situ ada kedai MPH atau Popular. Aku nak cari buku yang aku nampak iklan ni. Walaupun iklan ni suruh pergi beli kat e-commerce, tapi end up customer dia plan, okey, aku nanti nak cari buku ni dekat pesta buku, kat Backwolf ke mana-mana lah. Sebab dia dah target. Tapi iklan tu jalan, maka pembelian tu tak dapat diattribute kepada pembelian secara offline tersebut. Okay? Kalau pesta buku ke ni, dia kira offline lah. Tapi nak buat macam mana kan? So mungkin kita susah nak dapat ROAS ni. So terbaru kan ada TikTok Shop kan. So orang mungkin boleh kat TikTok Shop pula. Poin ke-16, so kalau publisher nak jual juga buku secara direct, so apa yang boleh buat lah, macam saya cerita tadi, kita boleh buat secara combo. Okay? Cuba tarik customer cakap, combo ni tak ada jual dekat kedai buku luar sana kan, hanya ada kalau beli dekat website kita, ada e-commerce kita. Ataupun kita boleh bagi free gift kan, dekat beli kat website kita, kita boleh dapat free gift, mungkin free shipping ataupun mendapat free hadiah bag ke, cendera hati, bookmark dan sebagainya. Okay, poin ke-17 ialah cabaran kepada penerbit. Okay, ada dua part yang ni, iaitu cabaran mengenai dengan royalty. Okay, so biasanya buku ni bila penerbit approach author, mereka akan janji ada agreement lah untuk bagi royalty kepada penulis. So kat sini saya sangat tabik lah dengan Iman Publication, sebab mereka bayar royalty 2 kali setahun dan on time. Okay? Tapi ada dengar juga cerita ya, penerbit yang lewat hingga bertahun-tahun tak dapat bayar royalty. Sebab itulah, maksudnya kita bila dah jual buku, put aside some money, macam zakat lah. Zakat kita kena tahu, kita bayar 2.5% bayar kepada majlis. So buku macam tu juga, dah dapat jual buku, berapa percentage tu hak milik penulis sebagai royalty. Dan seterusnya juga ada juga isu dengan penerbit ni, iaitu stok. Okay? So cerita author ni, influencer ni, dia dah promote buku dia, audience dia tanya, followers tanya, nak beli buku kat mana? Tengok dekat Shopee dah habis, tengok dekat website kedai buku dah habis. So tanya kat publisher, bila lagi nak reprint kan? Sebab dah ada orang nak beli, saya dah promote buku ni. Sebab kata nak promote, kita boleh ni kan. Publisher pun ada yang ada masalah kewangan, biasanya mereka akan start kat situ lah. Maksudnya nak print, minimum dia kena 1,000 ataupun 2,000 kan, barulah macam dapat harga yang sedap lah, harga yang kos yang berpatutan lah. So itu pun masalah penerbit lah, sebab demand ada tapi supply tak ada, stok tak ada. Last sekali, poin ke-18 ialah berkaitan dengan TikTok Shop. Ini apa yang saya belajar juga. TikTok Shop ni dia kawal tau seller, dan kalau dia kawal kategori. Buku ialah satu kategori kawalan. So any publisher, any seller yang nak pilih produk buku, tak mudah untuk dapat approval daripada TikTok. Tak macam produk lain lah, produk barang rumah ke produk skincare, kosmetik ataupun gadget, aksesori dan sebagainya. So apa yang saya tahu, contohnya sekarang ni, antara yang dah dapat approval pada kategori buku ni ialah Book Cafe, seterusnya Karang Craft dan juga Jejak Tarbiyah. So mereka dah ada lesen untuk jual, ada lesen untuk jual dekat TikTok Shop. So kat sini TikTok Shop, saya akan buat video yang akan datang mengenai bagaimana nak menjual di TikTok Shop. Anda boleh tekan video di sebelah untuk tahu bagaimanakah taktik untuk menjual di TikTok Shop.